Indonesia mempunyai banyak orang Cina. Di Indonesia dia jadi orang Indonesia. Kenapa perkara ni tak selesai masa Tun jadi PM? Ya, kita nak selesai. Cara selesai ditentang oleh orang Cina dan mereka menyumbang banyak kepada ekonomi. Kalau kita nak paksa mereka juga, mereka yang lari pun ada dah. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas cara pikir Mahathir Mohamad. Sebelum menonton video ini, ada baiknya kita membayangkan adanya pemilahan pemikiran yang berkembang di Malaysia sekarang ini. Pemikiran pertama adalah Malaysia ini adalah negara milik Melayu. Orang Melayu harus diistimewakan, Raja Melayu dipertahankan. Jadi, kaum yang lain ibaratnya hanya menumpang. Pemikiran yang kedua, negara Malaysia adalah milik rakyat Malaysia. Semua warga semestinya mendapatkan hak dan peluang yang sama. Jadi, arahnya adalah membentuk bangsa Malaysia. Tentu saja orang non-Melayu cenderung berpikiran yang kedua. Adapun orang seperti Mahathir masih berpikiran seperti yang pertama. Selanjutnya, marilah kita simak pendapat Mahathir. Negara dengan penduduk berbilang kaum ini bukan Malaysia saja. Indonesia mempunyai banyak orang Cina. Filipina mempunyai banyak orang Cina. Thailand mempunyai banyak orang Cina. Tapi tak dikenali sebagai multiracial country. Mereka masih lagi Indonesia, masih lagi Filipina, masih lagi Thailand. Kenapa di Malaysia nak tukar? Ya, kita bagi kelonggaran. Di sana, bila jadi rakyat, mesti bahasa negara itu, sekolah pun sekolah negara itu. Kita bagi kelonggaran di Malaysia. Pasal orang Cina di Malaysia ini tak nak dikenali sebagai orang Melayu. Sebaliknya di Indonesia dia jadi orang Indonesia. Corazon Aquino, Cina. Tapi dia tak sebut I am Filipino Chinese dah. Adakah Tun rasa itu salah bahawa orang Cina tak mau dikenali sebagai orang Melayu? Ya, sepatutnya di mana-mana juga. Kalau kita berhijrah dan kita jadi penduduk negara itu, kita belajar guna bahasa negara itu, budaya negara itu, dan kita dikenali sebagai penduduk negara itu. Tak ada macam di Amerika, banyak kaum ada sana. Cukup banyak, lebih banyak daripada Malaysia. Tapi tak siapa kata, America, United States is a multiracial country. Dia kata, Amerika. Semua masuk itu jadi American. Dalam perlembagaan dia kata, negara ini asalnya negara orang Melayu lah. Semua budaya, semua susunannya menunjuk bahawa ini negara orang Melayu. Yeah. Dan orang asing ini datang duduk di sini. Sepatutnya mereka gugurkan bahasa mereka. Ini biasa berlaku dulu. Dulu orang Cina datang ke Malaysia, bahasa Cina dia hilang. Dia bercakap bahasa Melayu, baba nyonya. Dan orang daripada India, daripada tanah Arab datang ke sini. Mereka jadi Melayu. Said itu, Said ini, tapi Melayu. Kenapa orang Cina tak boleh jadi Melayu? Tapi mungkin itu sebahagian daripada heritage dan budaya dia, Tun. Dan ada orang cakap, especially the younger ones yang cakap, kalau dia tak memudaratkan kepada orang Melayu, then why not? Tak memudaratkan kepada Melayu, memudaratkan kepada Islam, then why not? Bila dia kata nak jadi negara ini, negara berbilang kaum, dia memudaratkan bahasa orang Melayu. Kerana ini negeri Melayu. Tanah Melayu. Tanah Melayu. Mereka datang di sini, mereka kenal ini sebagai tanah Melayu. Pasal apa nak panggil multiracial? Tun, pandangan Tun ni ada juga yang menganggap bahawa ia tidak selari dengan wawasan 2020 yang Tun gariskan, negara berbilang kaum contohnya. Dan Tun juga ada tempoh yang panjang melihat isu ini untuk diubah dalam pentadbiran kali pertama 22 tahun dan juga kali kedua. Di mana silapnya ini tidak boleh dilakukan mungkin kalau mengikutkan pendirian Tun ini? Ya, kita boleh ada kaum tapi tak multiracial. Kita bila kata multiracial, bermakna bahawa penduduk asal ini sudah ditenggelamkan dan ditenggelamkan oleh penduduk yang mendatang. Jadi bila ada multiracial, tak ada perbezaan antara orang yang pengasas negara ini dengan orang yang datang kemudian.
bahkan bahasa mereka, budaya mereka nak dijadikan bahasa dan budaya negara kita. Itu tak boleh. Sebab itu saya kata dia bertentangan dengan perlembagaan. Perlembagaan menyebut bahawa negara kita ini ada penduduknya ialah orang Melayu, orang yang bercakap bahasa Melayu, beradat istiadat Melayu dan beragama Islam. Jadi kita terima orang asing kalau mereka jadi Melayu. Orang Arab ada, orang India ada. Nampak betul-betul India. Tapi dia jadi Melayu. Bahasa dia bahasa Melayu. Budaya dia budaya Melayu. Tinggal lagi orang Cina nak budaya negara Cina. Kalau budaya negara Cina bermakna awak daripada sana, bukan sini. Jadi kalau nak dapat taraf yang sama dengan orang Melayu, seperti orang Arab, orang India, orang Pakistan dapat taraf Melayu, dia kena tukar lah. Tak adalah Chinese school, tak adalah budaya ni, tak adalah tarian singa dan bahasa ibunda mereka bahasa Melayu. Begitulah guys pendapat Mahathir mengenai kondisi Malaysia. Harus dicatat, Mahathir adalah seorang politikus. Saat menyampaikan pendapat tersebut, ia sedang berupaya untuk kembali ke politik, tapi akhirnya gagal. Kegagalan Mahathir bukan berarti pemikiran seperti Mahathir itu kurang laku. Masih banyak, bahkan sebagian besar orang Melayu masih berpikiran seperti Mahathir. Mahathir gagal karena ia sudah terlalu tua saja, dan Mahathir pun sudah cukup lama memimpin Malaysia. Yuk kita lanjut lagi ya. Agaknya kenapa perkara ni tak selesai masa Tun jadi PM keempat, kemudian PM ketujuh dulu? Ya, kita nak selesai. Cara selesai ditentang oleh orang Cina dan mereka mempunyai jumlah yang besar dan mereka terlibat dengan ekonomi dan mereka menyumbang banyak kepada ekonomi. Kalau kita nak paksa mereka juga, mereka yang lari pun ada dah. Yang migrate pergi Australia, pergi England dan sebagainya. Jadi kita masih nak orang Cina ada di sini. Tapi samakanlah dengan orang Melayu. Orang Melayu pun tak minta banyak. Kita asal negara kita ini ada asal negara Melayu. Kita tak minta banyak. Kita minta 30% saja. 30% saja. Walau orang Cina sekarang ni bukan 40% dan 60% lah. Kita minta sikit, itu pun tak boleh. Jadi yang kaya di Malaysia ni orang Cina. Tapi nak tenggelamkan orang Melayu sama sekali, jadi kaum yang miskin, itu kita tak dapat terima lah. Tapi itulah Tun, kritikannya adalah sewaktu Tun berkuasa sekian lama, 22 tahun, campur 22 bulan, 22 tahun tu especially, adakah itu menunjukkan bahawa polisi-polisi ekonomi pada ketika itu pun sedikit sebanyak gagal? Pada hari ini 2023 kita masih lagi bercakap pasal itu. Tun masih lagi bercakap bahawa Melayu jauh ketinggalan. Jadi adakah pentadbiran itu dari segi itu mungkin gagal Tun? Ya, kita tak berjaya sepenuhnya. Nak buat sesuatu bukan mudah. Nak tukar orang Melayu daripada tanam padi tiba-tiba nak jadi milioner bukan mudah. Saya ambil masa 22 tahun. Dalam masa itu, banyak sudah orang Melayu yang berjaya. Ada sampai jadi milioner pun ada. Tapi tak banyak lah. Dari 10 bilioner di Malaysia ni, tak ada seorang pun Melayu. Tetapi dalam bidang pelajaran, dulu masa saya jadi doktor dulu, lulus. Dalam Malaysia ni, 2% saja daripada doktor-doktor di Malaysia terdiri daripada orang Melayu. Tapi bila kita bagi beasiswa yang banyak kepada orang Melayu, sekarang ni 40% jadi doktor di Malaysia ini. Itu kejayaan. Usaha nak capai matlamat 100% bukan mudah lah. Bukan mudah pasal sambutan pun kadang-kadang tak betul. Kita nak bagi orang Melayu berniaga. Kita bagi import license kepada dia. Dia jual import license. Itu bukan salah saya. Itu dia jual import license. Kita bagi kontrak kat dia. Dia jual kontrak. Jadi bukan mudah nak suruh orang tiba-tiba tukar daripada jadi nelayan, tiba-tiba nak jadi
businessman. Tapi bagaimana dengan argument tu bahawa Malaysia patut menjadi negara di mana siapa-siapa pun boleh berjaya secara ekonomi, siapa-siapa pun boleh jadi kaya, as long as dia rajin, as long as dia sanggup bekerja keras, bukan bergantung kepada dia bangsa apa. Kita kena akui dalam dunia ni ada bangsa yang berjaya, ada bangsa yang tak berjaya. Karena budaya mereka tak sesuai dengan kejayaan. Kita lihat orang Jepun hancur negara dia. Dia bangun dalam masa yang pendek saja, dia jadi ekonomi yang kedua terbesar di dunia. Orang Melayu boleh buat macam orang Jepun? Tak boleh. Pasal dia tak ada budaya yang sesuai dengan pembangunan. Jadi kita kena akui, ada orang yang boleh, ada orang yang tak boleh. Dalam satu kelas pun, ada budak yang akan dapat nombor 1, ada yang akan dapat nombor 30. Jadi jangan kita kata, kawan yang dapat 30 pun dia boleh jadi juga. Kita bagi peluang kepada dia sama rata, ikut, tak boleh. Kalau kita ikut merit pula, kita bagi cuma kepada orang yang kelayakannya tinggi. Orang yang kelayakannya rendah, tak dapat apalah. Jadi selama-lamanya yang kelayakan rendah ni jadi orang miskin. Selama-lamanya yang kaya menjadi lebih kaya. Inilah yang orang kata, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Begitulah guys pandangan Mahathir mengenai permasalahan kaum Melayu Malaysia. Apa yang disampaikan Mahathir adalah persoalan yang mendasar, yakni mengenai konsep bernegara. Malaysia tampaknya belum tuntas juga menyelesaikan masalah kebangsaannya. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.